Sinilah panjang, dekat-dekat sini. Ni panjang. Yang lambat dia ni. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan juga hidayah Allah, berbagai-bagai nikmat Allah, terutama nikmat yang paling besar, nikmat hidup. Hidup yang kita rasakan tak ada lagi yang lebih besar nikmat selain nikmat hidup. Siapa yang bagi kita hidup? Allah. Jadi kita merasakan hidup ni kepunyaan Allah 100%, bukan kepunyaan kita. Jadi Allah yang tahu atur hidup kita. Sekarang ni kita rasa hidup, kita masih merasa kita nak atur. Betul tak? Bila kita rasa kita nak atur, susah tak nanti? Sebab itu semua Allah yang tahu. Dalam hidup ada kuasa, dalam hidup ada pendengaran, dalam hidup ada penglihatan, dalam hidup ada ilmu. Semua dalam hidup tu. Siapa punya tu? Allah punya. Kalau kita mengaku kita punya, maknanya kita dah mengambil hak Allah. Memang Allah bagi kita, ciptakan kita, tapi bukan tujuan kita nak mengaku kita. Bila mengaku ya masalah problem nanti. Dan masalah problem lagi. Sebab kedirian tu ada, itulah punca segala maksiat. Bala bencana yang paling berat adalah kita merasakan ada kedirian kita lupa kepada Allah. Ataupun kita rasa Allah ada, kita pun ada. Mana ada wujud tu? Wala yusyrik bi ibadati rabb. Tak boleh mensekutukan Allah. Ada rasa. Faham tak, Muhammad? Abang bagi sikit ni supaya kamu betul-betul faham. Sampai ke besar ke, nanti ketua ke, bila-bila kamu pegang tu. Yang wujud hanya Allah. Kita ni bukan nak wujud. Kita ni dijadikan. Jadi jangan mengaku kita ni wujud. Bila dijadikan, kita ni tak ada. Yang ada hanya wujud Allah. Pastikan, yakin ke situ. Ya? Sebab pelajaran ni sekarang dah orang dah banyak. Tinggalkan bila ilmu banyak, keyakinan kepada Allah tak ada. Dia masih ada rasa diri, itu bukan yakin. Ada wujud dua, ada diri, ada Allah, tu tak yakin nama tu. Dia yakin dia tunggal. Hakul ya amanu. Beza amanu tu betul-betul Allah aja. Tak ada lagi rasa aku ada ni ada. Tak boleh. Amanu tu beriman tu mesti betul-betul Allah saja 100%. Faham tak? Amalkan betul-betul insya-Allah. Baik, alhamdulillah itulah tadi Jadi kita macam mana pun kita kena pegang betul-betul. Sama-sama kita pegang ilahun wahid. Jangan sekali-kali ingat diri kamu. Yang kamu ingat adalah diri esanya. Kita tak ada diri. Kita dah belajar kenal diri tubuh, diri hati, diri nyawa, diri roh. Kita dah belajar tu. Bukan tak belajar. Kalau tak belajar lain lah. Jadi kita dah belajar, Allah dah bagi pengetahuan. Rupanya diri tubuh, diri hati, diri nyawa, diri roh, semuanya tu hak Allah. Kalau tak belajar, kita akan mengaku. Oh, ni diri tubuh aku ni ada lah. Dah. Habislah kita. Bila ada rasa kedirian ni, habis kita dah mensekutukan Allah. Itu kita kena jaga kesucian. Kesucian tu tanpa merasa ada kedirian. Tu kesuci. Kita ambil wuduk. Dah habis wuduk, bersih. Bersih tu tak ada rasa kedirian. Dia aja semua. Setiap kita langkah, kita nak beriktikaf sejadah, semua kita rasa dia je. Angkat takbir dalam yang memuji, yang apa dalam solat. Kita mahirkan. Sampai betul-betul kita dah sebati benda tu, insya-Allah dia akan berasa. Rasa tu cukup nikmat, tak ada part. Kita tak mau yang lain dah. Dia di sisi dia je kita dah dapat dah. Maknanya kita dah, orang kata dah mencapai kepada, saya dah cakap tadi apa, sekalian alam tadi Nur Muhammad tutup ni, meliputi syurga, neraka, lemah mahfuz, apa semua, alam barzah, semua dalam tu.
Jadi bila kita duduk kat dunia dalam tu, bila kita meninggal, kita pindah alam barzah. Ya. Tapi kalau kita tak faham sekian alam tadi, kita tak keluar. Ya? Bila keluar tu kita leburkan semua, kita keluar, yang ada hanya sebenarnya laisah tu tadi. Tanzih. Mana bukan kita duduk kat tanzih, tapi istilahnya kita sebenarnya duduk kat tanzih, sebenarnya kita tak ada pun. Kita tak ada. Tapi diistilahkan menunggah leng ataupun menyatu bahasa dia. Qul huwallahu, katakanlah esa. Maknanya bukan kita yang kata, dia juga. Jadi sebenarnya cuma saya nak cakap tak boleh, bahasa tu cuma boleh kata menyatu, tapi dia lebih lagi, tapi tak ada perkataan. Maknanya tak ada antaraku dan antaramu lagi. Waktu perkataan dia pun ada juga tu. Maknanya dah sampai, macam mana nak faham tadi? Wa ma ramaita, nak fahamkan tak ada engkau dah waktu tu. Kalau kau rasa dia yang gerakkan kau, tak boleh lagi, tak boleh. Macam mana tu maknanya? Tapi fahamlah. Saya boleh cerita sampai situ je. Duduklah di situ. Ketiadaan. Dia lah. Bila dia je, oh cantik. Manisnya tadi. Baru terasa. Kita tak nak lagi tempat lain. Kita dah dapat. Syurga pun tak boleh lawan nikmat dekat situ. Duduk kat keesaan dia. Dia maha sempurna. Duduk kat situ. Di situ saya kata. Bila kita dapat tu, kita dah menemui maknanya. Sekian alam tadi kita dah tengok dah. Syurga, neraka semua. Macam Rasulullah. Dia dah redah semua dah. Maka tu dia dapat tenggelam dengan Allah. Dapat tenggelam, dia tahu semua dah. Semua rahsia-rahsia apa semua dia dah tahu. Orang ni mati ke mana ni. Semua dia tahu dah. Sebab dia dah duduk kat maha sempurna. Mana sekian alam tadi dah meliputi. Dia dah duduk. Dia dah menguasai semua kerajaan tu. Semua dia tahu. Allah bagi kekuasaan siapa yang datang dalam Allah. Itu saya nak bagi tahu maknanya. Nikmat ada duduk situ. Jangan pindah lagi. Jadi kita dalam apa-apa, kita cuma bercampur masyarakat, kita bercakap ikut tahapan. Dia belum sampai tahapan untuk kita cakap gini, kita cakap tentang syurga, ganjaran dia. Ini kalau kau buat, ni ganjaran. Itu untuk apa? Macam dia tu tadika. Untuk kita bagi dia semangat. Nanti bila dia dah semangat, dah lama sikit, baru kita masukkan sebenarnya ni. Dia gitu. Jadi kita dalam keadaan kita, Rasulullah bercakap kepada manusia, ikutlah ukuran pakaian dia. Tak boleh yang Rasulullah dah faham cerita, tak boleh. Allah Ta'ala suruh menceritakan tentang apa kemampuan yang dia boleh. Yang penting dia akan meningkat. Jadi tu Rasulullah kata, aku ni sama macam kau. Terpaksa mengaku balik, aku ni sama macam kau. Padahal dia dah jadi gitu. Itu yang paling mahal itu. Jadi kita kena ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Campur masyarakat, merendahkan diri. Itu nama rendah diri. Padahal dia dah cukup dah, tak perlu kan. Tapi merendah diri untuk selamat kan? Maknanya duduk dalam neraka untuk selamatkan orang neraka keluar. Supaya jangan kau duduk kat bumi, kau sebenarnya berada di sisi Allah. Macam mana? Tubuh kau nampak di bumi, tapi sebenarnya dalam rohani kau di sisi Allah tempat duduk. Itu Rasulullah. Pelan-pelan aja, ikut tahapan kemampuan kan. Jadi kita kena buat gitu. Tak boleh tinggalkan. InsyaAllah. Jadi ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita tak jumpa, ataupun jarang, ataupun susah, ataupun kita yang tak nak mencari yang sebenar-benar barang yang hak, yang Allah Ta'ala suruh wajib atas segala yang wajib. Dia paling wajib, iaitu mengenal Allah. Mengenal Allah, bahasa Rasulullah tu tauhid lah, esa lah, ahad lah. Cuma dulu tak dipanggil ilmu mengenal Allah, dipanggil ilmu apa? Tauhid. Tapi ada kali sahabat tanya, Nabi jawab, ilmu amalan apa paling hebat? Nabi jawab, ilmu mengenal Allah. Bukan amalan, tapi ilmu mengenal Allah yang paling tinggi. Amal Rasulullah ada lagi disebut mengenal Allah. Kalau kita kata mana dia ilmu mengenal Allah zaman ma ilaha illallah, kau ni tak faham lah. Takkanlah Rasulullah tak ada ilmu mengenal. Itu yang paling mustahak.
Kita dijadikan, takkanlah kita tak kenal siapa jadikan kita. Berat ni. Itulah kau dah hidup zaman sekarang ni, kau dah buta. Itu yang paling mustahak Rasulullah ajar nombor 1. 13 tahun tauhid. Barulah jadi mantap semua sahabat-sahabat dia, umat dia zaman Rasulullah. Sampai lepas sahabat, tabi'in semua mantap Rasul. Sampai ke kita dah terkena apa? Terkena hubut dunia. Terlalu cinta pada hawa nafsu. Hingga kita rasa macam hidup ni kepunyaan kita dah 100% dah. Susah bila kita sebut ni hak Allah. Tak mengaku. Mana boleh, Allah bagi kita hidup lah. Ya Allah, kurang ajar ni. Sampai mengaku dia tu Tuhan. Dia tu tak sedar dia mengaku dia. Dia tak sedar tu. Tapi dia rasa macam dia betul lah. Termalang ke nasib dia. Kalau kita bagi tahu, dia marah kita. Aku betul lah ni. Dia kata. Tetap dia kata dia betul. Padahal kita tahu dia mengaku ada kedirian dia dah salah. Dia angkat dia rasa dia angkat pun. Kehidupan dia begitu. Dia tak sedar yang dia rasa macam dia pakai kudrat dia sendiri. Dia pakai tenaga, dia pakai ilmu dia sendiri. Tak ada sangkut paut dengan Allah. Ya Allah. Iya, manusia sekarang yang kita lihat ni. Itu saya cakap tu, manusia jenis macam ni. Manusia nak si pengikut Dajjal, pengikut Iblis. Tapi dia, kalau kita cakap tu, memang kita kena. Sebab dia banyak dah sekarang. Tu yang Rasulullah kata, kau tak boleh hadap dia. Sebab dia, bukan dia kuat. Terlampau banyak dah. Munafik ni terlampau banyak. Dia. Jadi kita dah jadi sedikit golongan kita. Dah jadi asing Nabi kata. Jadi cara dia, kau jangan lawan dia. Kau larikan. Kalau boleh jangan elakkan banyak jumpa orang macam ni. Sebab dia dah terlampau banyak. Kita nak pecah-pecahkan dia pun tak boleh dah. Kalau ada strategi Rasulullah bagi kan, pecah-pecahkan. Takut kita terikut. Sebab dia terlalu banyak. Macam-macam fitnah dia buat pada kita. Kita tak mampu nak hadapi. Itu belum turun lagi dia punya bos Dajjal. Ya. Jangan kau sibuk kata kau kuat nak lawan. Tinggalkan aja lah. Jumpa dengan Imam Mahdi. Nanti Imam Mahdi doa, Allah Ta'ala hantar Nabi Isa. Nabi Isa yang tombak kan. Tu. Tombak dia besi tu lah. Inilah besi jenis ni. Agak. So Allah Ta'ala dah siapkan semua dah. Kita tak boleh. Terlalu besar sangat. Ya Allah. Peperangan yang terlalu besar sangat. Ya Allah. Kalau kita pernah lah hidup zaman 13 Mei lah. Pernah jumpa. Saya pun 13 Mei tahun 69. Saya pun lahir 71. Tapi saya jumpa orang yang 13 Mei tu. Dia pergi perang. Dia kata, ngerinya orang kita banyak terbunuh. Di samping dia pergi berjuang, tapi orang kita mati terbunuh tu ngeri lah. Ini jenis-jenis yang tak ada hati perutnya bunuh. Tak kira ada anak dalam perut ke, dia godok je. Jenis yang dia kata nanti dia dah 13 Mei ngeri, dia kata 100 kali ganda lagi ngeri bila peperangan yang besar. Maknanya macam mana kita kalau 13 Mei pun kita dah rasa ngeri dah. Tak ada hati perut dia bunuh, tak macam binatang, lebih teruk pada binatang. Apatah lagi dia kata nanti zaman ni nanti peperangan yang Dajjal ni tadi. Dengan keluar pula Ya'juj Ma'juj punya geng pula. Lagi tak ada hati perutnya. Tak boleh tolak ansurnya. Kau dapat, kau cepat bunuh dia. Kau tak sempat, dia bunuh kau punya. Kalau tak ada lagi nak kompromi, nak cerita, tak ada. Cepat yang kau bunuh. Kau jangan cerita banyak. Allah kata bunuh je. Kau jangan lagi dialog je. Silat-silat dengan kau, dengan isteri kau, dengan anak-anak, dengan semua dia bunuh. Dia tak ada hati perutnya. Dia tak. Ni tak ada nak kena sabar tak ada. Ini bukan masa untuk sabar. Masa dia untuk perang. Allah kata bunuh. Bukan kau yang bunuh. Allah, aku yang bunuh. Bunuh. Bukan kau yang bunuh aku. Tentu je. Kalau kita pergi kita yang bunuh, kan kita kesian pula. Kan? Ini tak ada. Allah suruh bunuh. Yang kau fikir kesian pula. Tak boleh. Allah dah suruh bunuh, kau kesian pula apa? Dan Allah bagi tahu bukan kau yang bunuh aku. Buat dia lah. Itu pasal kena faham. Nabi Hidir tu. Pancung budak ni. Pancung. Dia bukan kira. Tu Nabi Musa ada kan kecoh nanti. Tak ada. Dia tak ada dialog macam tu dengan Allah.
Kan? Dia peduli apa? Musa ke benda ke? Aku di sisi Allah, aku yakin. Allah suruh bunuh. Tak ada aku nak tunggu 5 saat lagi, kejap lagi boleh? Tak ada. Bunuh terus je. Bukan kata, tunggu 5 minit ya Allah. Tak ada. Aku nak bincang dulu dengan Nabi Musa. Tak ada. Tak boleh dengan Allah, tak boleh main gitu. Datang tu, impak macam kamu nak infak. Dia datang. Dia tak boleh. Kita berlawan dia, kita dah rasa tak tentu arah dah. Sebab kita tahu tu datang kalimat suci, dia punya apa tu. Takut kita terlupa pun kita takut. Kita cepat nak bereskan. Risau kita sebab original kan. Tu bukan kita buat tu. Semua dia punya. Dia suruh buat, kita kena buat lah. Bukan hak kita. Kita kembalikan hak dia balik ke hak pada dia balik jalan. Sukalah dia. Tu yang kita takut kalau tak tunaikan. Tak tentu arah kita tak boleh tidur. Saya pun 10,000 tu pun saya risau tu nak cepat ni. Apa barang lagi saya nak. Tu. Selesaikan cepat. Biar ada orang boleh pakai nanti. Kan? Biar. Jadi inilah kehidupan kita ni. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun kita ni sedikit, tapi sedikit yang bersyukur kita. Allah pilih kita. Walau macam mana pun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cukup dulu ni. Kita dapat hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang mulia ini dapat kita bersama-sama menghadirkan dalam yang dikatakan majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana peringatan demi peringatan, cerita demi cerita, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan penceritaan tu, di dalam penceritaan ada mesej. Di dalam penceritaan ada pesanan yang amat berharga untuk kita bawa, untuk kita bawa bersama bagi persediaan dalaman kita, dalaman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ni pun Ustaz dah beritahu, sebelum jangan dicari dulu Imam Mahdi, tapi carilah Imam Mahdi yang di dalam. Mahdi yang memberi petunjuk, dan bila dah dapat Mahdi yang dalam tu, maka dia memberi petunjuk, menyebarkan apa-apa maklumat berkenaan dengan, bukan maklumat saja, maknanya menyatakan tentang diri keesaan. Dia tak cerita lain, dia cerita hala tuju Allah hanya semua. Sebab kita tak ada link apa-apa dah. Kalau zaman dulu, bermula daripada zaman Rasulullah, zaman Nabi, zaman Rasulullah, tak ada pun yang dikatakan handphone ke apa ke, tak ada. Jadi kita macam tu lah, kita link kita, handphone kita Allah lah. Link perhubungan kita sebenarnya Allah sebenarnya. Jadi itu yang sebenar-benar yang dikatakan perhubungan, yang dikatakan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada diri kita, hanya dia yang mengesakan pada diri keesaan zatnya. Jadi insya-Allah kekuatan tu yang Allah Taala bagi tahu, kekuatan tu yang ada sebab dialah dia nak menghadapi semua tu. Jadi kita kuatkan yang tu, yang dikatakan la ilaha illallah. Tak ada diri kita, yang dia mengesakan diri kita. Jadi itu yang kita pegang, insya-Allah. Saya mendoakan semua sekali, kita dah bukanlah kata ni kan, tapi benda ni memang kita kena kuatkan daripada sekarang. Bukan masanya lagi, Ustaz pun dah cakap ayat ni, bukan masanya lagi kita nak anggap yang ke depan ni kita dapat melancong ke luar negara ke apa, tak, contohnya gitulah, kan. Bukan masanya ni, bukan masanya. Yang sekarang masa ni untuk kita dengan Allah je. Dia pergi melancong pun memang Allah juga, dengan Allah juga, tapi ini masa dia untuk persediaan kita, persediaan terakhir kita sebelum kita mati, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjalanan yang di dalam hadis telah diceritakan, bukan dalam talk ni saja, tapi tengok, semak balik YouTube yang ada tu kan. Sama-sama saya pun semak juga. Bukan kata saya suruh semak, tak, saya sendiri yang semak juga, tapi saya mengajak sama-sama. InsyaAllah kita memperkuatkan dalaman kita dengan Allah. Maka Allah Ta'ala bukan kata kita je, tapi keluarga kita, sahabat andai kita, semua saudara mara kita akan dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
InsyaAllah sekian daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Saudara kita tadi daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat suci daripada rohaniah. Dan kita sama-sama kita ambil iktibar. Tak ada apa yang lebih mustahak. Yang penting kita sentiasalah merasakan kenikmatan sentiasa tu dengan Allah. Ajar diri kita, apa pun situasi kita, utamakan Engkau tu ya Allah. Engkau tu ya Allah. Apa pun kita duduk dalam nikmat, rasakan Allah tu lebih lagi. Engkau tu lebih. Dan sekiranya kita kena susah ke, apa saja pun kesusahan yang menimpa kita, lupa Engkau tu lagi susah. Ajar diri kita. Ajar diri kita gitu. Sama-sama Bukan makna saya cakap ni saya lepas. Kita sama-sama. Kerana di situlah nilai kita. Atas kita nak olahkan tadi. Nikmat macam mana pun Allah tu bagi uji kat kita. Adakah kita rasakan nikmat tu ataupun kita rasakan yang bagi nikmat tu? Kalau kita tukarkan yang bagi nikmat tu lagi best, untunglah kita. Maknanya kita dah berjaya. Jaga kat situ. Kemudian susah macam mana macam Nabi Ayub. Susah macam mana ujian pun, ya Allah ni tak susah ya Allah. Jangan sampai hati aku rindu pada Engkau, ingat pada Engkau, kau lupakan sudah. Yang lain semua tak apa ya Allah. Itu dah berjaya. Jadi itu je yang Allah nak lihat. Jadi ujian tu bertahap-tahapan. Allah tahu, Allah takkan nyanyi kita yang kita tak mampu macam Nabi Ayub, dia tak bagi. Nabi-Nabi memang tak layak untuk kita. Kita yang biasa-biasa je. Itu pun tercungap. Tapi walau macam mana pun ajar macam tu lah. Saya pun tak tahan, saya akan cakap macam tu, ya Allah. Aku tak mampu ya Allah. Yang kau bagi ni, Engkau yang tahu ya Allah untuk bagi kemampuan. Kalau kau tak bagi kemampuan, macam mana aku nak buat ya Allah? Tapi Engkau tahu ya Allah. Apa yang kau bagi semua ni sesuai dengan aku ya Allah. Aku tak mampu ke, aku tetap rasakan Engkau bagi ni aku kena terima. Sebab memang Engkau tahu susunan hidup aku ya Allah. Bukan aku yang minta aku yang susun hidup aku. Yang 24 jam susun hidup aku hanya Engkau ya Allah. Dalam kita tak tahan tu kita cakap macam tu. Memang tak tahan ujian. Tapi kita cakap gitu lah. Kita cakap macam tu. Sebab kita memang tak mampu pun. Apa yang kita mampu? Tak ada apa. Yang boleh mampu, dia yang bagi. Kalau kita kata kita mampu tapi rasa kena ujian berat, tak. Sebenarnya dia bagi ujian berat macam mana, sebenarnya dia juga bagi kemampuan tu. Bukan disuruh kau mengaku kau mampu hadapi ujian ni. Tak ada. Tipu semua tu. Jangan pakai itu. Kita yang boleh kita kecil ke besar ujian macam mana, yang boleh selesaikan adalah Allah. Jangan kita sombong. Alah ni kecil punya ujian jangan. Kita pelekehkan orang lain. Kau kena ujian kecil jangan. Kecil ke besar jangan pandang. Yang pandang siapa yang selamatkan kita. Itu kita dudukkan. Mudah-mudahan kita sama-sama Dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan ataupun rasa kedirian dalam saya menyampaikan. Wabillahi wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli